Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, walaupun dah sampai ke penghujung bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama telah bersama-sama dapat melaksanakan ibadah solat fardu isya secara berjemaah. Begitu juga diikuti dengan solat-solat tarawih dan juga solat sunat witir. Dan seperti biasa, selepas adanya majlis solat ini, kita selalunya adakan sedikit tazkirah secara ringkas. Dan insyaAllah pada malam ini saya akan sambung lagi tazkirah secara ringkas ini mengenai dengan bab adab. Saya dah terangkan semalam kenapa saya suka tekankan bab adab ini. Kerana adab ini dengan kita laksanakannya, maka kita akan dapat insyaAllah mendapat keberkahan dalam pada apa juga amalan yang kita lakukan jika kita beradab dengannya. Kerana bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai bulan Ramadan Al-Mubarak. Mubarak ini berarti bulan yang penuh dengan keberkahannya. Justru itu kalau boleh janganlah kita tertinggalkan bulan Ramadan bersama-sama dengan keberkahan dia sekali. Kalau boleh kita sama-sama dapat rebut keberkahan yang tersirat di dalam bulan Ramadan itu. Walaupun bulan Ramadan akan berlalu pergi, memang tak dapat kita nafikan kita tak ada kemampuan untuk menahan Ramadan tersebut, tapi insyaAllah kita masih lagi berkemampuan untuk mendapatkan keberkahan yang tersirat di dalam bulan Ramadan pada tahun ini atau pada tahun-tahun sudah, insyaAllah. Setiap bulan Ramadan bila dia datang, dia akan pergi. Saya dah ulangkan beberapa kali, Ramadan akan datang dan pergi. Yang menjadi kesedihan ataupun yang perlu kita renungkan bersama, adakah kita mampu untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi. Mudah-mudahan kita dapat jadikan Ramadan yang telah lalu dan juga khususnya pada tahun ini menjadi Ramadan yang begitu bermakna dan berarti, yang dapat diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak sentuh sikit mengenai bab adab. Sebab adab ini penting. Saya selalu katakan adab inilah yang akan membawa keberkahan daripada segala apa yang kita amalkan. Segala ilmu yang kita belajar juga dia tak akan menjadi berkat jika kita tidak beradab dengan ilmu tersebut. Antara ciri-ciri orang yang berilmu dan beradab ni, dia akan mengamalkan ilmu yang dia ada. Sebab tu ada ilmu perlu beramal. Tapi kalau dia ada ilmu, dia tidak beramal, maknanya ilmu dia tu kurang keberkahannya ataupun tak ada keberkahan daripada apa yang dia belajar. Kita nak tengok sejarah para tabi'in, ulama-ulama salafus salih contohnya. Bila saya cakap ulama-ulama salaf ni, maknanya 300 tahun pertama selepas hijrah. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ni pula apa? Tabi'in ni pula mereka yang hidup setelah dia lahir, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia tak jumpa Nabi. Kalau jumpa Nabi, kita boleh kategori sebagai sahabat. Dia tak jumpa Nabi tapi dia belajar dengan sahabat. Itu tabi'in. Kalau ada tabi'in kan, dia belajar dengan tabi'in. Ini cara kita berbicara dalam Islam, kedudukan seseorang itu. Saya nak cerita pasal seorang tabi'in yang bernama Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Mubarak ini dia hidup di antara zaman Imam Hanafi dan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Dia hidup dalam tahun 100 lebih hijrah. Dia kata mempelajari ilmu adab ini walaupun sedikit lebih baik daripada mempelajari ilmu agama yang banyak. Maknanya apa? Adab itu penting. Dan satu lagi, salah seorang daripada anak murid Imam Malik rahimahullah. Anak murid dia belajar dengan Imam Malik berpuluh-puluh tahun. Dia cakap apa tahu, dalam berpuluh-puluh tahun dia belajar dengan Imam Malik, dia lebih banyak belajar ilmu adab daripada ilmu agama daripada Imam Malik. Maknanya Imam Malik ni punya ilmu adab pun hebat. Nak tengok Imam Syafi'i punya ilmu adab. Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum dia datang ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik, dekat Mekah lagi, dia dah hafal kitab Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Nah, ini antara orang-orang yang beradab. Nak untuk ilmu, dia dah hafal dulu. Kalau kita dah hafal, tak jumpa guru tu kan? Dah hafal tu tak kelas kan? Ini dia dah hafal kitab tu, dia boleh pergi jumpa
Imam Malik daripada Mekah ke Madinah, dia boleh jumpa sana, dia boleh belajar lagi kitab tu. Dah hafal ni, boleh belajar lagi. Maknanya apa? Itu memang kaedah dalam kita mengajar sesuatu ilmu. Kita tak boleh ikut tengok apa yang buku kita dah baca, kita faham. Bukan itu kepahaman ni. Perlu jumpa guru. Macam Imam Syafi'i ni, dia jumpa Imam Malik yang tulis kitab Muwatta tu untuk disyarahkan lagi. Itu makna dia. Dia kena belajar syarah lagi. Setiap hadis ni nak faham, nak kena tengok syarah hadis. Quran kita nak faham bukan tengok terjemahan dia. Yang selalu ni kita tengok terjemahan, kita ingat kita dah faham. Dia nak kena belajar ilmu tafsir dia. Bukan ilmu terjemahan. Kalau terjemahan, anak-anak kita yang ketua madrasah pun boleh faham Quran. Diorang boleh translatekan bahasa Arab di bahasa Melayu. Bukan itu kaedah dia. Dia ada lagi ilmu dia. Sebagai ilmu tafsir, ilmu takwil. Banyak lagi dalam ulum Quran yang terlihat. Banyak lagi ilmu-ilmu ni. Jadi kita tengok cara Imam Syafi'i rahimahullah. Cara dia beradab dengan ilmu. Kita dah hafal pada masa nak jumpa lagi guru. Inilah benda-benda yang telah lihat bagaimana orang-orang zaman terdahulu. Khususnya baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tengok baginda Rasul SAW, agak-agak kita nak tanya diri kita sendiri lah. Macam mana orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu memang dah jadi sebati lah darah daging diorang lah untuk sembah-sembah berhala ni semua. Macam mana Nabi boleh mengislamkan mereka? Antara sebab disebabkan adab dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dikenali dengan adab dan akhlak dia bukan sebab dia jadi Nabi pun 40 tahun. Dia masih budak lagi macam ni. Orang dah respect dia, orang dah kenal dia dengan adab dan akhlak. Dan dia dikenali sebagai Al-Amin. Al-Amin ni apa makna Al-Amin? Orang yang amanah. Maknanya apa? Tak macam kabur. Macam ini cara dirikan tarbiyah bagi Nabi SAW. Inilah yang saya sangat-sangat nak pesankan. Semoga kita juga dapat keberkahan bulan Ramadan ini, walaupun bulan Ramadan telah berlalu pergi. InsyaAllah kita manfaatkan segala amal-amal soleh kita. Bukan saja terhenti setakat bulan Ramadan, kita teruskan. Mudah-mudahan dapat keberkahan insyaAllah. Ramadan dah terlepas tak apa, keberkahan Ramadan yang kita nak ambil untuk kita jadikan pedoman kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan sekali lagi saya terangkan, untuk dapat dan sesuatu keberkahan itu, ciri-ciri ataupun sumber yang paling utama sekali melalui adab. Beradablah, insyaAllah. Kita belajar ilmu adab. Biarpun kita bodoh, kalau kita beradab itu lebih jauh bermakna daripada kita pandai tapi tak beradab. Sebab saya selalu tekankan beradab ni, kedudukan akhlak atau beradab ni lebih tinggi dari ilmu. Awak boleh carilah orang setinggi mana pun ilmu dia, kalau dia tidak beradab dan berakhlak, tak ke mana ilmu dia. Biar dia tak pandai, tapi dia cuba nak belajar, tapi adab dia penting. Itu lebih diutamakan. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini dapatlah memberi sedikit sebanyak kepada kita untuk kita mempertingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan dapat juga mempertingkatkan adab kita daripada masing-masing insyaAllah. Baiklah, kita tutupkan di sini dengan baca tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.